Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk episod kali ini ialah Q&A part 1 berdasarkan pertanyaan di YouTube. Okey, sebelum itu kita intro dulu. Okey, kita tengok pada soalan yang pertama. Salam tuan. Waalaikumsalam. Disebabkan terlalu banyak jenis racun kulat, boleh tak saya guna trichoderma saja? Okey, boleh. Sebenarnya ada pelbagai jenis trichoderma yang popularnya seperti trichoderma hazianum T22, Viride dan juga Carnegie lah. Dan contoh jenama dia Enrich Tricho. Okey, trichoderma ni sejenis kulat yang makan kulat lain ataupun menekan pertumbuhan patogen dalam tanah lah. Selain itu, dia akan memacu pertumbuhan pokok. Dan trichoderma ni dia akan hidup di kawasan perakaran pokok lah. Dia bersimbiosis dengan pokok. Okey, ada 3 cara lah yang kita boleh guna. Pertama, kita tanam pada pangkal pokok trichoderma ni. Yang kedua, kita boleh buat siraman bancuhan trichoderma pada kawasan pangkal dan juga kanopi pokok. Dan yang ketiga, kita boleh buat semburan pada daun lah. Okey, dan kita perlu kerap juga guna trichoderma ni sebab kita tak pasti sama ada koloni yang kita dah tanam tu masih ada lagi atau tidak. Dan kita juga tak boleh guna racun kulat lah sebab trichoderma ni dari spesies kulat juga. Okey, dan kita perlu guna trichoderma ni dari awal penanaman lagi lah sebab kita nak mencegah daripada patogen lain yang boleh menyerang pokok kita. So kita akan tanam trichoderma dululah. Dan kalau boleh kita akan guna dengan lebih kerap lah trichoderma ni. Okey. Dan sentiasa gunalah sebab kita tak tahu sama ada trichoderma yang kita dah buat sebelum ini masih ada lagi atau tidak. Okey, dia punya sukatan tu sahabat boleh rujuk dekat label produk yang sahabat belilah. Okey. Okey, soalan kedua tak semput ke guna mask nombor 5 tu? Okey, sebenarnya mask nombor 5 ni kalau kita mula-mula pakai memang kita akan rasa susah untuk bernafas lah. Okey, tapi apabila kita dah pakai 2-3 kali kita dah biasa dengan keadaan mask tu, maknanya kita boleh bernafas dengan baik lah. Okey, ini menandakan ciri-ciri keselamatan dia tu lebih baik daripada topeng muka biasalah yang digunakan untuk meracun. Okey, soalan seterusnya, tuan, racun hexaconazole tu kena siram di pangkal pohon ke? Okey, hexaconazole ni dia ialah racun sistemik, racun serap. Maksudnya untuk rawatan akar, contohnya kulat akar putih, kita boleh buat siraman pada pangkal dan juga kawasan kanopi. Selain itu, hexaconazole juga boleh dibuat semburan pada keseluruhan pokok lah. Okey. Okey, baik, kita pergi ke soalan nombor 4. Saya perlukan racun kulat 3 bahan aktif yang berbeza untuk siraman pada pangkal pokok. Okey, tapi tak tahu bahan aktif yang diperlukan. Okey, kat sini saya syorkan tuan boleh guna metalaxyl M daripada group 4. Tapi dia punya resisten tinggi lah. Okey, kedua boleh guna fosfatil aluminium daripada group P07. Dia punya resisten rendah. Kemudian hexaconazole daripada group 3. Dia punya risk dia medium. Boleh juga guna propiconazole. Semua ni racun sistemik. Dan satu lagi boleh guna juga dimetamorph daripada group 40. Dia punya resisten pun low juga. Okey, untuk mencegah sebenarnya kita boleh buat siraman 1 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali lah. Dan seelok-eloknya guna pada awal musim hujan lah. Okey. Kemudian perlu selang-seli lah untuk elak resisten berlaku. Okey. Okey, seterusnya soalan kelima. Salam tuan. Okey, waalaikumsalam. Racun ni boleh tak campur dengan baja water soluble sekali lepas tu sembuh daun batang pokok durian? Okey, racun copper ni kita tak boleh campur sebab yang pertama kita takut berlaku hidrolisis pada campuran tadi.
yang menyebabkan campuran kita tu menjadi tidak efisien ataupun tidak berkesan lah, ataupun boleh menyebabkan kerosakan pada alat penyembur kita. Okey, yang kedua, risiko dia ion copper akan dibebaskan lebih banyak lah jika campuran menjadi terlalu berasid, dan kesan dia akan menyebabkan berlaku toxicity pada daun lah, dan kita boleh tengok daun akan jadi macam terbakar. Okey. Okey, soalan ke-6 bagi pokok yang berusia bawah 1 tahun setengah, 18 bulan, berapa banyak baja organik ini perlu ditabur untuk setiap pokok? Okey, sebenarnya baja organik Enrich BOF ni dia tidak panas, tidak merosakkan akar pokok lah. Jadi biasanya untuk pokok setahun lebih macam ni, saya akan tabur 1 hingga 2 kg lah. 3 kg pun tak ada masalah. Sebab baja ni dia jenis tidak panas lah, dia betul-betul organik daripada sisa sawit. Okey. Okey, soalan ke-7 apa kesan buruk jika terlebih dos? Contoh Solomon saya letak 20 ml untuk 20 liter air. Okey, sebenarnya apa-apa penggunaan racun serangga dan racun kulat, kita perlu ikuti label dengan betul supaya tidak berlaku overdose yang boleh menyebabkan kerosakan pada pokok lah, seperti daun terbakar dan juga pucuk akan menjadi mengering. Okey, yang kedua, jika kita guna terlebih biasanya akan berlaku risiko untuk resistant pada serangga. Itu yang paling kita takutlah. Okey. Baik, soalan ke-8 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa kali kekerapan buat siraman? Okey, ini full vita soluble digunakan untuk merawat tanah, menggalakkan pertumbuhan akar baru, memegang nutrien dan juga memudahkan nutrien diambil oleh pokok, dan pelbagai lagi lah dia punya fungsi. Biasanya saya buat siraman pada kanopi selepas pembajaan sebanyak 3 bulan sekali lah. Okey, 3 bulan sekali. Okey, soalan ke-9 salam tuan. Okey, waalaikumsalam. Kita sanggul dan double booster paksu tu boleh dicampur tak? Okey, kedua-duanya organik biasanya saya guna asing-asing lah, sebab untuk buat rawatan pokok. Tapi kalau sahabat nak guna campur, cuba dulu untuk 1 ataupun 2 pokok dengan dos dikurangkan lah, masing-masing dikurangkan, kemudian campur. Kemudian tengok keadaan pokok kalau ada kesan tidak baik pada pokok, jadi tak boleh campur lah. Okey, cuba untuk 1 ataupun 2 pokok dulu. Okey. Okey, baik, setakat ini saja Q&A part 1. Untuk soalan seterusnya saya akan jawab dalam part 2 lah. Okey, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Sekian, terima kasih.